Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Tuan Imam Syekh Burhanuddin hafizahullahu ta'ala, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa bagi Masjid Laguna Merbuk, ibu ayah, abang, kakak-kakak, para pimpinan masyarakat, para guru, para asatizah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk bacaan kali pertama kitab yang saya karang, iaitu Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Jadi kitab ini saya karang pada tahun yang lalu ketika permulaan Zawiyah Nasiriyah pondok saya di Pedu, yang saya nukil daripada kitab Bughyatul Huzzaq li Ma'rifati Mafatihil Arzaq, ya, karangan Syekh Dr. Muhammad Abdul Rahman Shumailah Al-Ahdal. Cuma beliau juga mengarang dalam bentuk syair, dan saya mengambil isi penting daripada kitab tersebut dan menulis juga dalam bentuk syair yang ditulis dalam Bahar Rajas, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Jadi 6 kali mustaf'ilun. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita terhadap kitab ini, dan agar sama-sama dapat kita beramal dengan kunci-kunci yang telah disebutkan oleh para ulama, bagaimana untuk mendapatkan rezeki yang diberkati dan rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya namakan kitab ini dengan Nazam Idaman Hati. Nazam maknanya susunan untaian syair idaman hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Kita buka muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pujian sempurna buat Maha Esa, pujian tak terbanding dengan nikmatnya. Kitab ni ada dua bahagian, bahagian Jawi dan bahagian Rumi. Ada dua bahagian. Kalau nak, siapa yang nak baca bahagian Jawi, buka di bahagian belakang. Siapa nak tengok bahagian Rumi, boleh buka bahagian kiri, daripada depan. Jadi bacaannya mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun. Pujian sempurna buat Maha Esa, pujian tak terbanding dengan nikmatnya. Selawat dan salam buat yang tercinta, junjungan mulia juga keluarga. Jadi muqaddimah kitab ini adalah dimulakan dengan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Tuhan pemberi rezeki, luas pemberiannya tiada terperi. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memberikan rezeki. Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah satu namanya Ar-Razzaq, luas pemberiannya tiada terperi. Yang mana luas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terperi banyaknya, tidak terkira banyaknya,
Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan mampu untuk mengira nikmat-nikmat tersebut, karena terlalu banyak, karena terlalu halus, karena terlalu besar dibandingkan dengan apa yang kita ucapkan dengan lidah kita. Sekadar menyebut alhamdulillah itu tidak akan mampu untuk membalas dan menggantikan semula dengan apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebab itu saya sebut Maha Suci Tuhan pemberi rezeki, luas pemberiannya tiada terperi. Anugerah buat seluruh hambanya, Ar-Razzaq nama Tuhan yang maha mulia. Ini nazam aku karang buat bekal, panduan mendapat rezekinya, panduan mendapat rezekinya yang halal. Rezekinya tu jangan baca rezeki, baca rezekinya. Ini nazam aku karang buat bekal, panduan mendapat rezekinya yang halal. Nya Allah. Jadi ini nazam syair ini. Dan biasanya nazam digunakan istilah kepada untaian syair yang ditulis pada perkara yang bermanfaat. Berbeza dengan syair, semata-mata syair boleh jadi digunakan untuk yang bermanfaat dan boleh juga digunakan pada yang tidak bermanfaat. Itu nazam lebih khusus, manakala syair lebih umum. Tamam? Setiap nazam adalah syair, tidak semua syair adalah nazam. Ini umum wa khusus mutlak. Di antara nazam, nisbah di antara nazam dengan syair umum wa khusus mutlak. Karena nazam kebiasaannya atau disebutkan oleh para ulama disusun pada perkara yang berfaedah, berkait dengan ilmu, berkait dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai nazm. Tapi kalau syair boleh jadi digunakan untuk menghina orang, boleh jadi guna untuk memuji wanita, boleh jadi digunakan untuk menyebut tentang dunia dan isinya, dan dia lebih umum. Dan syair juga boleh jadi untuk memuji suatu yang baik. Maka penggunaan istilah syair lebih luas daripada nazam, dan nazam lebih khusus kepada yang baik-baik. Maka saya khususkan di sini dengan sebutan nazam karena yang kita sebut dalam ni adalah berkait dengan ilmu dan berkait dengan amal. Ini nazam aku karang buat bekal, panduan mendapat rezekinya yang halal. Jadi walaupun kunci-kunci yang kita sebutkan di sini, dan disebabkan kerana ramainya manusia yang suka dengan dunia, dan kata al-imam sahib kepada al-barakah fi fadli sa'i wal harakah wa ma yunji bi iznillahi ta'ala min al-halakah, karangan al-imam al-alim al-allamah al-faqih Jamaluddin Muhammad ibnu Abdurrahman ibni Umar al-Hubayshi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dalam kitab ini ketika menceritakan tentang bab fima yajtalibu bihil barakatu, fima yajtalibu bihil barakata mimma yurithu al-wafra wa yumfi al-faqra wa yumiddu al-umur wa ya'zimu al-ajra wa yudhibul wizra. Dan perkara yang boleh mendatangkan barakat, boleh mewarisi keluasan, dinafikan fakir, dipanjangkan umur, dibesarkan atau diagungkan pahala, dan dihilangkan kecelaan. Kata beliau, wa innama tarjamtuhu bihadhihi tarjamah. Kenapa aku letakkan bab ni dengan tajuk tersebut? Li'anni ra'aitu hubbad dunya qad ghalaba 'ala al-qulub. Karena aku melihat cinta kepada dunia ini telah merajai, telah masuk ke dalam hati umat. Jadi wadaqala kullun nas fi hadzal uslub. Ramai orang masuk dalam jalan tersebut. Fa ahbabtu an urida minal ibadah. Maka aku bercita-cita dan bersuka untuk menulis sesuatu yang mendekatkan mereka dengan rezeki, memanjangkan umur mereka, tetapi dengan perkara ibadah. Yang tidak menjauhkan mereka daripada ibadah, dan untuk mereka mendapatkan fadilat daripada ibadah tersebut. Karena ada orang amalnya seperti tujar, seperti peniaga. Peniaga kalau dia meniaga, dia nak untung. Jadi kalau dia buat satu benda, kena ada timbal balik.
apa benda yang saya akan dapat kalau saya buat sekian-sekian. Maka kalau diceritakan kamu buat begini, umur kamu akan panjang, baru dia akan buat. Karena manusia tak sama dia punya amal dia. Dan Nabi SAW meraihkan seluruh umat ini dengan martabatnya masing-masing. Ada martabatnya di kalangan abd, martabatnya hamba yang buat kerana takut dimarah oleh tuannya. Kalau tak buat nanti kena marah, kalau buat dapat pujian. Ada orang yang macam tu. Ada orang yang martabatnya adalah al-ahrar, orang-orang yang merdeka. Jadi kalau dibuat, disuruh buat ke tak disuruh buat ke, dia akan buat. Kenapa? Karena minal ahrar, mana orang yang merdeka, dia tak perlu kepada suruhan siapa-siapa. Dan dia buat tadi kerana apa? Kerana dia merdeka untuk dia buat benda tersebut. Dan ada di kalangan hamba yang tajir, dia ni peniaga, dia nak keuntungan. Dengan apa benda yang dia buat perlu ada hasilnya. Apa benda yang saya akan dapat kalau saya buat benda sekian-sekian. Kalau dicerita oleh Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Nabi sebut setiap huruf dalam Quran pahalanya masing-masing. Bukan alif lam mim tu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ada orang dengar yang ni terus beramal, baca Quran setiap hari. Ada orang tak, bila dengar itu saja dia tak beramai lagi. Tapi bila sebut surah Waqiah, kalau dibaca setiap hari, insya-Allah tidak fakir. Terus baca Waqiah. Nampak? Dia bukan tengok alif al-Waqiah tadi ni pada setiap hurufnya dapat pahala, tak, dia tengok dengan dapat rezeki. Baik, itu kan Nabi sebut. Ya, Nabi sebut. Nabi sebut kerana meraihkan semua. Dan juga kata para ulama, disebutkan oleh baginda Nabi, kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu, kerana untuk meraihkan ada di kalangan hamba Allah Ta'ala yang tidak sempat ketika masa dulunya, maka dipersempatkan pada masa ketika setelah dia tahu hadis tersebut. Contoh hadis, siapa yang baca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka seakan dia mendapatkan pahala satu kali khataman Quran. Siapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, maka dia seakan-akan mengkhatamkan Quran 1 kali. Baik, kenapa Nabi sebut macam tu? Kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, kerana meraihkan umat. Kerana ada orang yang tak sempat, zaman mudanya lalai, maka ketika setelah dia dengar hadis tadi ketika dia tua, sekurang-kurangnya dia tak tinggal baca Qul huwallah setiap hari 3 kali. Kurang-kurang dia tak tinggal baca Qul ya ayyuhal kafirun setiap hari 4 kali. Dia tak baca 4 kali, dia kata lang 3 kali dah 1 kali khataman, pahalanya besar. Baca 6 kali, dia kata 2 kali khatam. Baca 3 kali, dah 3 kali khatam. Dah 3 kali, 3 kali, 3 kali, dah 3 kali khatam, dia kata. Tapi sama tak dengan orang yang baca Quran 3 kali khatam? Dah tak sama tak. Pahalanya besar. Cuma disebut oleh Nabi juga seakan-akan menyamai pahala tersebut, dan ini memberikan kemudahan dan kegembiraan kepada umat baginda Nabi SAW. Ya, jangan kata ni ibadah pemalas. Tak. Ini bukan ibadah orang malas. Ini diajar oleh Nabi SAW untuk meraihkan keadaan umat yang pelbagai. Ini nazam aku karang buat bekal panduan mendapat rezekinya yang halal. Kusebutkan di dalamnya kunci rezeki, juga sebab diluas rezeki, diluas rezeki ilahi. Dalam kitab ini saya sebutkan tentang kunci-kunci rezeki, dan juga saya sebutkan tentang apa perkara yang boleh menyebabkan diluaskan rezeki. Apa beza dua tu? Yang pertama, tak dapat lagi dibagi kunci, buka pintunya. Yang kedua, dah dapat dah benda tu, diluaskan. Benda dah ada, cuma diluaskan lagi rezeki tersebut. Itu maksudnya. Bughiyatul Huzzaq, ku jadikan panduan, baca pasti tak menyesal wahai teman. Jadi kitab Bughiyatul Huzzaq karangan Syekh Muhammad Abdul Rahman Shumailah Al-Ahdal radhiyallahu hafizahullahu taala, doktor yang mengajar di Yaman, dan beliau cucu Nabi SAW dari keturunan Ahdal. Dalam kitab ini beliau telah menyebutkan tentang kunci-kunci rezeki, maka saya jadikan kitab beliau sebagai panduan. Banyak lagi sebenarnya kunci rezeki,
dan kemungkinan kitab ni akan bertambah baiknya. Sekarang kitab ni baru ada berapa bait? Ada lebih kurang dalam 92 bait, 92 rangkap syair. Jadi kemungkinan akan bertambah selepas ni. Pada cetakan yang akan datang mungkin akan ditambah lagi kunci-kuncinya. Karena banyak lagi kunci rezeki yang kita tidak sebutkan. Yang ni disebutkan hanya untuk sekadar permulaan. Kalau boleh beramai yang ni pun orang Kedah kata tak ada dah lah. Nah. Kira habis lah tu. Kira kemah lah. Hak mula-mula sekali pun dah teruk dah. Kita nak buat tadi kita baca lagi. Hak tu pun dah teruk dah. Nah, tambahlah nak buka kunci-kunci yang lain. Hak tu korang malam ni boleh kunci pun tak apa dah. Yang penting nak buka pintu dia. Dapat kunci pintu tak buka tak jadi. Nah. Jadi kitab yang kita baca bukan hanya sekadar baca saja untuk beramal. Sebab tu kita sebut di sini untuk buat bekal, untuk kita dapatkan rezeki yang halal, untuk kita amalkan sama-sama insya-Allah. Bughiyatul Huzzaq ku jadikan panduan, baca pasti tak menyesal wahai teman. Jadi bacalah, pasti tidak menyesal wahai teman. Wahai para teman tidak akan menyesal ketika mana mendapatkan panduan tersebut. Jadi saya gunakan bahasa teman adalah untuk sebagai mendekatkan kepada pembaca, karena seorang yang berteman dengan seseorang ketika menasihati lebih mudah untuk dia ingat daripada dibandingkan orang luar ataupun seseorang yang gharib, yang tidak ada kaitan dengannya memberikan nasihat. Jadi kalau kawan kita, teman kita bagi nasihat kepada kita, bagi panduan kepada kita, kemungkinan kita akan lebih ingat. Maka kerana itu para masyayikh, para guru kadang menulis kitab digunakan istilah teman, digunakan istilah wahai sahabatku. Sebahagian para ulama menulis wahai anakku yang tercinta, seperti Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu dan para ulama yang lain. Sebab tu kata kalau kita buka kitab-kitab turas para ulama disebut i'lam. I'lam, dia tak sebut i'lamu. Wahai teman, di sini saya sebut satu teman. Maksudnya setiap orang yang ditujukan gelaran tersebut, maka kena pada dia. Kalau kita baca kitab-kitab Arab, dia akan sebut i'lam. Kenapa i'lam? Kenapa tak sebut i'lamu? Karena pengetahuan tadi disuruh untuk tahu pada setiap orang. Ai i'lam anta. Kamu tu kena tahu. Maksudnya kalau kita buka kitab tauhid, sebut i'lam anna hadha kadza wa kadza. Kenapa sebut i'lam dan tak sebut i'lamu? I'lamu kenapa tak guna wawul jamaah dan alif tafriqah ada di belakang? Kenapa tak digunakan i'lamu? Tapi guna i'lam untuk menunjukkan kata pengetahuan tadi dituju kepada setiap individu. Ai i'lam anta binafsik. Kamu tu kena tahu. Bukan orang lain yang sepatutnya tahu. Dan bukannya maksud di sini semua kena tahu. Kalau orang lain tahu, kamu tak perlu tahu. Tak. Digunakan untuk setiap individu. Maka di sini saya gunakan wahai teman, maka ditujukan kepada setiap individu muslim yang mereka semua adalah teman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala,